Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Profesor Dr. Jalani Harun dan rakan-rakan sekalian. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang berbunyi apakah yang anda faham dengan konsep modernity dalam karya sastra. Seterusnya, huraikan kewujudan dan keistimewaan unsur-unsur modernity dalam cerpen Jalan Lain ke Roma oleh Idrus 1948. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Pertama, Hasmi binti Ramli, saya sendiri sebagai Jack Joseph. Seterusnya, Kak Emah binti Nul Bahari dan Muhammad Zikrul Naim bin Yaakob. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan ini dengan menjelaskan tentang konsep modernity, kerana istilah modernity sangat penting dalam kita menganalisis apakah aspek modernity yang terdapat dalam sesuatu karya. Baiklah, modernity amat berkait rapat dengan kemajuan, terutamanya dari sudut penekanan ke atas elemen terus maju ke hadapan. Modernity adalah satu perubahan daripada yang lama ataupun tradisional kepada sesuatu yang baru mengikut peredaran masa. Sebagai contoh, pada mulanya penulisan karya sastra atau sejarah bersifat tradisional, terutamanya dari segi bahasa yang menggunakan bahasa Melayu klasik. Namun, setelah itu lahirnya penulisan karya fiction yang bersifat moden dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami dan mempunyai ruang lingkup penceritaan yang lebih luas berbanding karya tradisional. Istilah modernity juga menjadi dasar kepada pembinaan semangat manusia zaman moden yang seterusnya menjalar ke dalam segenap ruang lingkup kehidupan, termasuklah penulisan karya sastra. Baiklah, menurut Christian pada tahun 1995, secara etimologinya, konsep modernity berasal daripada perkataan Latin iaitu yang bermula dengan akar kata modo yang bersamaan maksudnya dengan recently, just now dan ia mula digunakan pada abad ke-15 lagi. Berpandukan rujukan yang dilakukan oleh Ghazali Darussalam pada tahun 1998, pengertian modern boleh dinyatakan sebagai sesuatu yang bersifat kini atau yang baru berhubung dengan waktu yang berlalu atau waktu kini. Dalam konteks ini, sesuatu yang baru selalunya dikaitkan dengan perubahan, di mana perubahan tertakluk kepada apa yang selama ini ada dan kemudian yang mungkin diganti dengan yang lain atau boleh juga dipahami sebagai sesuatu tindakan pengubah sesuaian. Tiada pengertian yang kompleks dalam menjelaskan modernity secara literal jika dirujuk kepada kamus-kamus bahasa kini. Manakala dalam Lockman Dictionary of Contemporary English pada tahun 1995, perkataan modernity didefinisikan dengan pengertian yang agak umum iaitu sebagai the quality of being modern, a conflict between tradition and modernity. Dalam pengusulan etimologi juga, selain daripada perkataan modernitas dan moderni, masih terdapat perkataan lain yang agak sinonim dalam perbincangan mengenai modernity, iaitu yang merujuk kepada perkataan modernisme dan modernisasi. Baiklah, menurut Kranz pada tahun 2004, terdapat 4 ciri asas unsur modernity. Pertama, tidak lagi bersifat tanpa nama pengarang. Kedua, menolak bentuk dan bahasa yang tradisional. Ketiga, berjuang untuk keaslian dan keindividualan. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan masalah dan isu kehidupan serta bukan dengan dunia dan masa lalu yang ideal. Jadi, keempat-empat ciri ini akan diketengahkan dalam cerpen yang telah kami pilih, iaitu Jalan Lain ke Roma karya Idrus. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan ini dengan rakan pembentang yang kedua. Okey, seterusnya saya akan menyambung pembentangan daripada rakan saya, dan kumpulan kami berfokus kepada cerpen Jalan Lain ke Roma karya Idrus. Okey, latar belakang beliau. Nama lengkap beliau ialah Abdullah Idrus. Beliau dilahirkan pada 21 September 1921 di Padang, Sumatera Barat, dan beliau meninggal pada 18 Mei di Padang. Beliau telah meninggalkan seorang isteri dan 6 orang anak. Beliau berkhidmat di bawah Balai Pustaka dan digolongkan dalam angkatan 45 meskipun beliau menolaknya.
Beliau dianggap sebagai pembaharu di bidang prosa kerana menampilkan bentuk yang sederhana, realistis dan natural dengan sindiran yang cukup tajam dalam karya-karya beliau. Kebanyakan karya-karya beliau ini dihasilkan berlatar belakangkan zaman penjajahan Jepun di Indonesia sekitar tahun 1942 hingga 1944. Beliau mula mengarang ketika beliau bekerja di Balai Pustaka setelah berkenalan dengan H.B. Jasin, Nur Sultan Iskandar dan Esti Takdir Alis Jabana. Pada mulanya, pada zaman pendudukan Jepun, beliau bekerja di Poesat Osaha Sandiwara di Jawa POSD di bawah pimpinan Dinas Propaganda Jepun. Setelah revolusi, beliau kembali bekerja di Balai Pustaka. Menurut H.B. Jasin, Idrus dinilai sebagai seorang yang memiliki sifat individualistik dan mempunyai sikap yang kritis dalam masalah sosial pada ketika itu, baik lewat tulisannya maupun siarannya. Beliau melanjutkan pelajaran ke University Monash Australia sehingga beliau mendapat gelaran MA pada tahun 1974. Dan pada saat-saat beliau meninggal, beliau sebenarnya sedang mengumpulkan bahan untuk disertasinya tentang cerita rakyat di Minangkabau. Berkat karya-karya beliau tercipta pemisahan antara prosa zaman revolusi dengan prosa pujangga baru. Gaya penulisan beliau juga disebut sebagai iceberg theory, yang mana penulis yang menggunakan cara tersebut dalam karyanya memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam serta memahami maksud dari karya yang ia tulis untuk disampaikan kepada para pembaca. Karya beliau yaitu Dari Eva Maria ke Jalan Lain ke Roma memiliki kedudukan yang sangat penting dalam khazanah sastra di Indonesia. Hal ini kerana beliau memuatkan kisah-kisah dari zaman Jepun hingga pada peristiwa revolusi fizik kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam buku ini juga, beliau telah menggambarkan secara detail dan penghayatan bagaimana peristiwa-peristiwa nyata itu terjadi, mula dari kisah Roman hinggalah penderitaan rakyat pada zaman kolonialisme. Melalui buku ini juga, khalayak dapat berimajinasi tentang bagaimana situasi dan juga keadaan rakyat pada masa itu yang kekurangan gizi, lingkungan yang kumuh ataupun kotor, tindakan semena-mena oleh penjajah, rasuah pejabat dan banyak lagi masalah yang timbul akibat daripada penjajahan Jepun di Indonesia. Dalam buku ini juga, beliau telah membongkar habis keadaan kacau dan buruk pada masa revolusi dan zaman Jepun. Jika diperhatikan, jalan penceritaan dalam karya sastra yang dihasilkan oleh Idrus ini sebenarnya adalah perjalanan hidup yang benar-benar dilalui oleh penulis, di mana penulis merasai sendiri apa yang dikatakan dengan hidup semasa di zaman penjajahan Jepun. Matlamat utama Idrus menulis karya-karya yang bertemakan kemanusiaan adalah untuk memberi kesedaran kepada rakyat di Indonesia yang masih berada dalam kealpaan dan terlena di buai mimpi. Paling tidak, karya beliau ini dapat memberi sedikit kesedaran kepada khalayak ramai ataupun pembaca tentang kejahatan serta penindasan yang dilakukan oleh tentera Jepun. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada sinopsis Cerpen Jalan Lain ke Roma. Cerpen Jalan Lain ke Roma ini menceritakan berkenaan dengan perjalanan hidup yang dilalui oleh seorang watak utama iaitu Open. Nama Open diberikan melalui mimpi ayahnya yang seolah-olah mendengar perkataan Hartik yang bermaksud jujur dan terbuka. Pada mulanya, Open merupakan seorang guru di sekolah rakyat. Namun disebabkan kejujuran Open menceritakan kisahnya kepada murid-muridnya, menyebabkan murid-muridnya menggelarnya sebagai guru goblok. Dan disebabkan perkara itu, Open telah diberhentikan kerja kerana telah memukul seorang murid. Disebabkan kejadian Open diberhentikan kerja oleh pihak sekolah, Open dan isterinya telah bertengkar dan akhirnya mereka bercerai. Open telah mengambil keputusan untuk kembali ke desanya dan menjadi seorang muallim yang mengajar agama di desanya. Di sana, Open telah bertemu dengan gadis bernama Surtia dan ibu Open telah menikahkannya dengan gadis tersebut. Pertemuan Open dengan seorang muallim kota telah mempengaruhi Open untuk memasukkan unsur-unsur kemodenan dalam mengajar ilmu agama agar dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap muallim.
disebabkan sifat Open yang ingin memasukkan unsur-unsur kemodenan dalam mengajar ilmu agama menyebabkan penduduk kampung tidak lagi mahu berguru dan menghantar anak mereka belajar agama bersama Open. Oleh kerana itu, Open dan isterinya telah pergi ke kota dan menjadi pengarang. Namun disebabkan pertengkaran kecil di antara Open dan isterinya menyebabkan Open menyuruh isterinya iaitu Surtia untuk kembali ke desa. Sikap Open yang berterus terang dan jujur termasuklah dalam penulisannya menyebabkan karya beliau dianggap berbahaya dan beliau telah ditangkap lalu dipenjarakan oleh tentera Jepun. Setelah keluar daripada penjara, Open sedar bahawa ia dahulu bersikap egois dan ia bertekad tidak lagi menulis seperti dahulu serta hanya akan bersikap terus terang sesuai pada waktunya sahaja. Open kemudian telah menulis surat kepada orang tuanya dan juga isterinya Surtia, dan Open telah kembali ke desanya dan Surtia isterinya berasa gembira melihat perubahan daripada suaminya. Pembentangan seterusnya akan dibentangkan oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya teruskan pembentangan dengan membentangkan mesej dalam cerpen, iaitu cerpen Jalan Lain ke Roma. Yang pertama, gagasan yang dibawa oleh Idrus dalam cerpen ini ialah pengarang ingin memberitahu kepada khalayak ramai, kepada pembaca, tentang kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Indonesia semasa pendudukan Jepun di Indonesia. Kita dapat lihat pada muka surat 163, apabila Open dan Surtia iaitu isterinya, ingin bertemu dengan Muallim yang berada di kota. Tetapi pertemuan mereka tidak berjaya apabila isteri Muallim tersebut memberitahu kepada Open dan isterinya bahawa suaminya telah ditangkap oleh tentera Jepun. Sebab utama Muallim tersebut ditangkap kerana beliau tidak mahu mengikut arahan ataupun perintah yang dikeluarkan oleh tentera Jepun, iaitu Muallim diminta untuk membaca khutbah yang telah siap, yang telah disediakan oleh kantor urusan agama Jepun. Dan ini telah menyebabkan tentera Jepun menangkap Muallim tersebut. Seterusnya, azab yang ditanggung oleh para pengkarya yang cuba menyebarkan cerita-cerita berkaitan kekejaman askar Jepun melalui penerbitan hasil karya sastra. Dalam karya ini juga, penulis meminta rakyat Indonesia tidak kira sama ada di kota maupun di desa untuk bangkit menentang penjajahan Jepun. Kita dapat lihat pada muka surat 163 apabila Open meminta rakyat Indonesia untuk bangkit. Contohnya dalam petikan muka surat 163, dan orang Indonesia sendiri tidur lelap seperti sejak 3 abad yang lalu, dan seperti torpedo keluar dari kapal selam, keluar perkataan dari mulutnya, rakyat Indonesia harus dibangunkan. Perkataan dibangunkan, Open menekankan perkataan dibangunkan. Tujuan utama adalah untuk memberi penekanan, untuk menyedarkan rakyat Indonesia tentang kesengsaraan yang mereka alami, penjajahan yang dilakukan oleh tentera Jepun, dan bukannya untuk memberi kedamaian, kemerdekaan kepada mereka. Seterusnya, meskipun mesej-mesej ini tidak ditulis secara terang-terangan, apabila Open berkarya, semasa beliau mengikuti pertandingan sayembara cerita dongeng, sayembara dongeng-dongeng yang dianjurkan oleh kebudayaan Jepun, Open telah menulis satu cerpen, satu dongeng, cerita dongeng yang mengisahkan tentang seorang rakyat Papua yang telah masuk semula ke dalam kampung halamannya dan cuba membawa satu pembaharuan, iaitu dari segi agama. Orang tersebut, orang Papua, telah memberitahu kepada penduduk setempat bahawa rezeki yang dia dapat, ikan yang dia dapat di lautan merupakan rezeki yang dianugerahkan oleh Allah. Dan tentera Jepun, iaitu Kempeitai, telah memberikan anugerah pemenang kepada sayembara dongeng-dongeng tersebut kepada Open. Di situ mereka masih tidak dapat
membaca intipati yang terkandung dalam cerita dongeng-dongeng yang disampaikan oleh Open, yang dikarang oleh Open itu sendiri. Dan apabila Kempetai dapat membaca isi tersirat dalam cerita tersebut, maka anggota Kempetai telah bertindak untuk menangkap Open dan bertanyakan hal tersebut kerana anggota Kempetai beranggapan bahawa karya yang dihasilkan oleh Open itu merupakan satu karya yang sangat berbahaya kepada mereka kerana ia merupakan salah satu penentangan terhadap Tenno Heika. Kita dapat baca pada muka surat 165 sehingga 167. Selain itu, ini kita dapat lihat pada bahagian yang akhir-akhir, penulis juga menggambarkan kesengsaraan yang ditanggung oleh rakyat Marhaen, iaitu rakyat Indonesia, melalui satu istilah yang biasa. Istilah tersebut dilihat seperti biasa, tetapi istilah tersebut mengandungi 1000 makna, iaitu bangkai makan bangkai. Okay. Pendek kata, dalam hal ini, pengarang cuba menyampaikan bahawa semasa pendudukan Jepun di Indonesia, pelbagai masalah telah dihadapi. Salah satunya ialah kekurangan makanan yang berzat dan berkhasiat kepada rakyat Indonesia. Kita dapat lihat pada muka surat 164, contoh petikannya ialah, timbul pula kejadian sehari-hari di tepi kali Ciliwung, orang-orang telanjang bulat berebut-rebutan bangkai anjing yang kebetulan dibawa oleh arus kali Ciliwung. Kita sendiri merasa jijik dengan bangkai anjing. Bangkai anjing itu sudah busuk. Tetapi semasa pemerintahan Jepun, rakyat Indonesia terpaksa memakan bangkai-bangkai tersebut kerana sudah tidak mempunyai sumber makanan lagi, sumber makanan yang berzat dan berkhasiat. Dan untuk meneruskan hidup mereka, mereka terpaksa mengambil bangkai-bangkai yang dibawa arus di tepi kali Ciliwung. Dan walaupun mereka cuba untuk memakan bangkai-bangkai itu untuk meneruskan kehidupan, akan tetapi orang-orang tersebut meninggal dunia kerana sudah semestinya apabila kita memakan makanan yang tidak berzat, ia akan memberi kesan kepada kesihatan kita. Dan kebanyakan daripada mereka akan meninggal dunia. Di sini Open telah membuka buku dan menulis mula di situ. Dia menimbulkan lagi satu istilah, bangkai menjadi bangkai. Sudah terang dan jelas kita dapat melihat dalam cerpen ini penulis begitu tragis dalam menyusun cerita yang menggambarkan kesusahan dan kepayahan rakyat untuk mendapatkan sumber makanan. Kita sudah dapat melihat bagaimana rakyat bersusah payah, begitu susah untuk mendapatkan sumber makanan. Dan apabila membaca cerpen ini secara keseluruhannya, kita dapat melihat dan kita dapat membaca sendiri bagaimana bentuk-bentuk dan jenis-jenis penindasan yang dilakukan ke atas rakyat jelata. Baiklah, kita teruskan dengan nilai dalam cerpen Jalan Lain ke Roma. Yang pertama, berani mengambil risiko. Berani mengambil risiko kita dapat lihat apabila Open berani mengambil risiko untuk keluar dari desa, iaitu berhenti dari pekerjaannya sebagai muallim dan ke desa untuk menceburi bidang kepengarangan. Yang kedua, tabah menghadapi rintangan. Walaupun telah diberhentikan daripada mengajar di sekolah rakyat, tapi Open tetap berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain. Sebagai contoh, beliau mendapatkan pekerjaan sebagai seorang muallim dan juga seorang karyawan ataupun pengarang dalam bidang sastra. Yang ketiga, memberi kesedaran, di mana karya-karya beliau sebenarnya tujuan utama adalah untuk memberi kesedaran, untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia yang terlena. Dan yang keempat, mengajak masyarakat Indonesia untuk menuju ke arah kehidupan yang lebih baik
Dan yang terakhir, tekun dalam memikul tugas. Walau apapun pekerjaan Open, beliau tekun melaksanakan tanggungjawabnya. Walaupun sebagai seorang guru, muallim dan juga pengarang. Seterusnya kita masuk kepada kewujudan dan keistimewaan moderniti dalam cerpen Jalan Lain ke Roma. Yang pertama mempunyai nama pengarang. Cerpen ini begitu istimewa kerana nama pengarang disertakan pada cerpen ini. Dan karya sastra moden, seperti yang kita tahu, karya sastra moden sudah meletakkan nama pengarang dalam karya yang mereka hasilkan. Tidak sama seperti karya-karya penulisan pada zaman tradisi yang tidak menulis nama penulis atau pengarang. Sebagai contoh Hikayat Hang Tua, Hikayat Merong Mahawangsa dan ada beberapa lagi karya klasik yang lain. Meskipun ada segelintir pihak yang meletakkan nama pengarang dalam karya tersebut, namun ia hanya sebilangan sahaja dan kesahihannya masih lagi diragui. Ketiadaan nama penulis ataupun pengarang akan menyebabkan timbul pelbagai andaian-andaian tentang penulis ataupun latar belakang penulis sebenar karya tersebut. Berbeza dengan karya moden, pembaca mempunyai gambaran tentang pengarang dalam karya yang dibaca. Sebagai contoh, karya ini mengisahkan karya cerpen Jalan Lain ke Roma mengisahkan tentang kesengsaraan yang dialami oleh penduduk di Indonesia semasa penjajahan tentera Jepun, dan pada zaman tersebut pengarang sendiri dapat melihat, dapat menyaksikan dengan panca indera bagaimana kesengsaraan, bagaimana penindasan yang dilakukan terhadap rakyat di Indonesia. Dan seterusnya memberikan semangat kepada pembaca untuk membaca hasil karya yang dihasilkan oleh pengarang yang diidolakan dan halayak dapat mengenali latar belakang pengarang. Saya serahkan kepada rakan saya pembentang seterusnya. Seterusnya, yang kedua iaitu menolak bentuk dan bahasa yang tradisional. Karya sastra klasik lebih mengutamakan darjat ketertinggian bahasa Melayu. Sebagai contoh, penerbit Balai Pustaka sangat menitik beratkan penggunaan bahasa Melayu. Akan tetapi, semasa berlakunya zaman peralihan iaitu pada zaman Abdullah Munshi, penggunaan bahasa Melayu klasik semakin berkurang ataupun sudah tidak lagi dititik beratkan dalam penulisan mana-mana karya sastra. Menggunakan diksi iaitu penggunaan bahasa yang lebih mudah untuk difahami, bahasa yang tersusun dan tidak menggunakan unsur-unsur kiasan atau perlambangan. Kesannya, pembaca mudah mentafsir atau menterjemah mesej atau tema yang disampaikan oleh pengarang. Klasik atau tradisional menggunakan bahasa yang sukar difahami, bahasa yang mendalam kerana bersifat klasik. Kesannya, pembaca hilang minat untuk membaca kerana tidak memahami isi karya. Yang ketiga, berjuang untuk keaslian dan keindividualan, di mana menghasilkan karya dengan melihat atau meneliti persekitaran, menggunakan pengalaman hidup, tidak terpengaruh dengan mana-mana hasil karya lain, mempunyai ciri atau identiti yang tersendiri kerana penulisan karya-karya sastra ini merupakan medium yang sesuai untuk menunjukkan jati diri penulis. Karya-karya sastra moden sudah tidak lagi mengetengahkan cerita-cerita dongeng, sebaliknya, kebanyakan pengarang atau penulis mengetengahkan isu-isu yang berada dalam persekitaran mereka. Yang keempat, berkaitan dengan masalah dan isu kehidupan serta bukan dengan dunia dan masa lalu yang ideal. Perbezaan yang ketara antara karya zaman klasik dengan karya zaman moden ialah soalan utama dalam sesebuah novel atau cerpen sudah tidak sama. Hal ini di mana karya sastra klasik mengutamakan tema masa lampau atau sejarah dan karya sastra moden pula mengutamakan tema persoalan utama dalam karya sastra moden iaitu berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat Merhai ekoran sistem pemerintahan yang ditetor seperti pemerintahan Jepun di Indonesia. Seterusnya kesimpulan, cerpen Jalan Lain ke Roma ini sememangnya sebuah cerpen yang sangat penting dalam dunia kesusastraan Indonesia. Apabila cerpen ini menjadi pemisah antara proses revolusi dengan prosa revolusi dengan
prosa pujangga baru. Cerpen ini juga jelas memperlihatkan kewujudan dan keistimewaan unsur-unsur moderniti seperti mempunyai nama pengarang, menolak bentuk dan bahasa tradisional, berjuang untuk keaslian dan keindividualan serta berkait dengan masalah dan isu kehidupan semasa dan bukan dengan dunia dan masa lalu yang ideal. Secara ringkasnya, cerpen ini menunjukkan perubahan daripada prosa klasik kepada prosa moden. Hal ini telah menyebabkan cerpen ini diterima baik oleh setiap lingkungan masyarakat pada masa ini kerana ia mudah untuk difahami dan menarik minat khalayak kerana menceritakan kehidupan masyarakat zaman penjajahan Jepun yang dapat dihayati oleh pembaca. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.